Jom masak bersama Mok Teh. Hai, Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mok Teh. Okey, di Mok Teh Channel. Di resipi kali ni Mok Teh nak kongsi dengan anda resipi ikan tongkol masak berlada ataupun berlado. Itulah. Sebenarnya masakan ikan tongkol berlada ni memang cukup simple dan memang ringkas sebenarnya. Tak perlu bahan pelik-pelik pun sebenarnya. Okey, hanya beberapa bahan je Mok Teh guna untuk buat ikan tongkol berlado ni. Okey, jom. Kita semak bahan-bahannya. Okey, macam biasa satu ekor ikan tongkol Mok Teh akan kunyit dan garamkan lah. Okey, macam biasa, macam dalam video tu lah. Okey, lumurkan sedikit garam dan serbuk kunyit. Okey, inilah. Okey, Mok Teh dah lumurkan. Okey, lepas tu macam biasa selepas dalam 15 minit lebih kurang garam dah meresap, kunyit pun semua, boleh goreng. Masukkan sedikit minyak dan goreng. Apabila minyak tu dah panas, okey, goreng macam biasa. Masukkan ke semua ikan tu. Okey, Mok Teh guna satu ekor dan kepala tu Mok Teh tak ambil lah. Sebab kalau untuk goreng kepala tu dia tak ada isi sebenarnya. Kalau dia macam buat singgan ke, buat sup ke, dia ada isi lah. Okey, masak-masak berair. Tapi kalau goreng ni Mok Teh tak ambil lah kepalanya. Sebab memang kurang isinya apabila kita goreng. Okey. Baik, terbalikkan ikan tu macam biasalah. Okey, sehingga garing apa yang kita nak lah, setakat garing yang kita nak. Okey, ni lebih kurang macam ni dah cantik lah. Dah garing. Tak adalah garing terlampau sangat, takut keras kan. Sedang-sedang je. Okey, sebab kita nak salut dia dengan lada pula kan. Okey, angkat macam biasa. Okey. Masukkan dalam pinggan tu. Okey, alright. Dah siap pun digoreng. Okey. Baik, ketepikan. Okey. Okey, ni bahan untuk belado dia lah. Okey, sambal dia. Okey, 10 tangkai cili merah besar. Okey, Mok Teh buang tangkai dia lah. Sebab sekejap lagi Mok Teh akan potong-potong kecil dan kisar dengan pengisar ataupun chopper lah. Kisar kasar. Okey, 3 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar, 1 biji bawang Holland. Okey, 10 tangkai cili besar lah, cili merah besar. Itu je bahan yang Mok Teh guna, 4 bahan. Lepas tu bahan tambahan dan sebagainya lah. Senang bukan? Tak perlu nak masuk bukan-bukan lah sebenarnya. Senang sangat buat masak berlado ikan tongkol ni. Sedap dan senang dan ringkas. Itu yang sebenarnya kita nak resipi macam tu kan. Cepat kat dapur. Okey, lepas tu Mok Teh akan potong cilinya. Okey, potong terlebih dahulu. Nampak tak ni? Si bulus ni. Masa Mok Teh masak ikan tongkol ni, dia datang pula jengah kat tingkap tu. Mungkin bau ikan tongkol kan, bau ikan tongkol ni kuat. Mungkin dia dapat hidu. Lepas tu Mok Teh kasih je kepala kat dia. Nampak tak mukanya tu? Muka mengharap tu. Muka mengharap. Mok Teh kasih je kepala tadi. Okey, kita fokus pula bahan kita. Kucing tu. Okey, cerita kucing dah habis. Okey. Lepas tu potong bawang. Potong kecil-kecil lah. Bawang merah besar tu Mok Teh potong dan 3 ulas bawang putih. Okey, ni senang. Ni tujuan untuk senang kita nak kisar nanti. Nak kalau masuk satu gitu kan susah pula. Okey. Lepas tu separuh tu Mok Teh akan ambil bawang Holland campur sekali dan separuh lagi tu Mok Teh potong nipis-nipis. Untuk last nanti Mok Teh akan letak lebih kurang macam ni lah. Yang tadi. Tu Mok Teh guna 2 bawang besar dengan bawang Holland. Bawang Holland ni rasa dia lain, tak sama dengan bawang merah besar. Okey, Mok Teh akan masukkan dalam pengisar lah, chopper Mok Teh ni. Menggunakan chopper lah sebab ni tujuan kita nak kisar dia kasar. Patutnya kena ada chopper. Tapi kalau tak ada, pengisar biasa pun boleh. Tapi kisarnya sekejap lah biar dia nampak kasar-kasar gitu. Baru cantik kita punya masak berlado tu, dia nampak kasar macam tu. Okey. Alright. Ni Mok Teh tak campur air lah, Mok Teh kisar macam tu je. Okey, chopper ni nak campur air pun boleh, tak nak pun tak apa. Okey, Mok Teh tutup. Lepas tu Mok Teh akan blender lah macam biasa, kisar macam biasa. Okey, siap. Sekejap je kisarnya. Okey, lebih kurang macam ni ya. Okey. Nak kasar macam ni. Baru nampak cantik kita punya masak belado tu. Okey. Okey, lepas tu Mok Teh akan ambil lah bahan tadi yang dah dikisar tu dan boleh panaskan minyak, boleh goreng. Lebih kurang macam ni ya kasarnya.
Memang sengaja nak kasar. Okay, lepas tu panaskan sedikit minyak. Okay, minyak tadi Mak Teh keluarkan lebihan minyak ke banyak tadi pas goreng ikan tadi. Mak Teh guna minyak yang goreng ikan je, baru sebentar tadi. Okay. Lepas tu masuk bahan kisar tadi. Okay. Wah, nampak lada dia tu kan. Cantik kan kasar dia tu. Memanglah nampak cantik. Okey, lepas tu kacau macam biasa. Okey, masaklah sehingga garing. Okey, sehingga terbit minyak. Betul-betul garing lah. Sambal, masak sambal, tip masak sambal yang sedap. Kena masak sambal tu dengan api yang perlahan dan sedikit lama. Sehingga garing lah. Lama. Itu membuatkan sambal tu betul-betul masak dan sedap. Itu salah satu tip. Okey, lepas tu masukkan sedikit garam dan sedikit perasa. Okey, sesuai selera lah. Kalau tak nak guna perasa tak payahlah. Okey, ada setengah orang dia tak suka kan guna perasa, tak payah. Okey, sesuai selera lah. Mak Teh letak juga sikit sebenarnya. Okay. Nak juga rasa dia tu. Okay, tapi sikit lah, jangan banyak. Nanti botak pula kepala. Okay. Lepas tu Mak Teh akan masukkan sedikit air asam jawa. Okey, kalau anda tak nak letak asam jawa, letak satu keping asam keping pun boleh. Ini untuk merasakan dia masam, garam dan sebagainya lah. Masin, itulah cukup lengkap kan. Okey, lepas tu Mak Teh akan masukkan 1 sudu gula. Okey, gula ni sesuai, kalau nak rasa manis lebihkan lah. Tapi Mak Teh cuma guna 1 sudu je dah cukup sebenarnya. Tapi kalau tak nak letak pun tak apa. Sesuai selera sebenarnya masak. Okey, lepas tu masukkan bawang Holland tadi. Okey. Sebenarnya masak ni sesuai selera kita. Kan? Kadang-kadang orang ni dia tak suka sangat manis. Tak payahlah, kurangkanlah. Dia tak suka masin sangat, kurangkan. Okey, itu atas selera kita lah. Tapi bahan-bahan utama tu nak kena ada lah. Baru rasa sedap. Okey, masukkan bawang Holland dan kacau sebati. Nampaknya sambal pun dah garing. Dah campurlah bawang Holland yang last tadi. Dan ni dia ikan tongkol yang telah digoreng tadi. Masukkanlah dalam sambal tu. Okey. Ataupun nak tabur atas ikan pun boleh. Nak ambil sambal tu curah atas ikan pun boleh. Ataupun nak masuk macam gini, macam Mak Teh buat ni pun boleh juga. Sesuai lah, sama je. Yang penting ikan tu tersalut pada sambal tu. Sambal berlada ataupun sambal berlado. Itulah. Maka terhasil lah. Okey, ikan tongkol sambal berlado by Mak Teh. Simple, ringkas dan mudah, bukan? Memang sedap. Lagi-lagi ikan tongkol yang segar tu. Pilihlah ikan yang segar, lagi sedap sebenarnya. Manis-manis ikan tu sendirilah. Kepada penggemar ikan tongkol lah. Okey, selamat mencuba. Okey, Mak Teh rasa sampai di sini dulu perkongsian Mak Teh untuk hari ini. InsyaAllah di lain waktu Mak Teh akan kongsikan dengan resipi yang menarik lagi. InsyaAllah. Selalu follow Mak Teh, okey? InsyaAllah. Jika anda bersama Mak Teh, InsyaAllah. Selagi itulah Mak Teh akan berkarya untuk anda semua. Share resipi-resipi menarik untuk anda semua. Okey, lepas tu masuklah dalam pinggan ataupun mangkuk, sedia dihidangkan. Okey, salam sayang daripada Mak Teh. Bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.